Berbalik kepada kitab Bulughul Maram. Bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa bihi qala al-babul mawaqit. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzal Hulaifah wa li ahli Syam. Situ dia hamzah ditulis bawah belaka, sepatutnya li ahli. Wali ahli Syami al-Juhfah, wali ahli Najdin qarnal manazil, wali ahli Yaman yalamlam, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah, wa man kana duna dhalika famin haythu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Zulhulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat untuk penduduk negeri Syam, Qarnul Manazil sebagai miqat untuk penduduk Najd, Yalamlam sebagai miqat untuk penduduk Yaman. Tempat-tempat tersebut adalah miqat untuk masing-masing dari mereka dan juga untuk orang-orang yang hendak melakukan haji dan umrah dengan melaluinya dari tempat yang lain. Sedangkan untuk orang yang berada di daerah sebelum tempat-tempat tersebut, iaitu daerah di kawasan yang lebih hampir tempat daripada tempat tersebut, maka bermula ihramnya ialah dari tempatnya masing-masing sehingga penduduk Mekah dan dari Mekah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kita masuk dalam bab miqat. Sebelum pada ni saya nak betulkan satu apa yang saya sebut pada minggu lepas. Kalimah al-hajj mengikut lughahnya boleh al-hajj dan al-hijj. Dan dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, saya menyatakan bahawa riwayat hanya walillahi 'alan nasi hijju, tapi setelah saya semak ada riwayat yang mutawatir juga walillahi 'alan nasi hajju. Dua-dua riwayat yang mutawatir ada dalam ayat tersebut. Jadi kalau kita nak baca hajju, kena belajarlah riwayat tu. Jangan kita tahu pada malam ni kita baca selalu. Kerana riwayat ni dia ada kaedah dia. Bab miqat. Miqat dalam berkaitan dengan sembahyang, waktu-waktu sembahyang. Kalau mawaqitus salah, waktu-waktu sembahyang. Tetapi miqat haji ni dia ada dua miqat. Yang pertama dinamakan miqat zamani, yang kedua miqat makani. Miqat zamani iaitu waktu. Waktu bilakah kita dibolehkan berniat untuk haji. Miqat zamani, para ulama menyatakan miqat zamani ini iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan awal Zulhijjah. 3 bulan ni je. Itu miqat zamani bagi haji. Dan yang kedua yang disebut dalam hadis ini iaitu miqat makani. Miqat makani, tempat di manakah yang disyariatkan kita berniat untuk ihram. Mula kita nak ihram di mana? Di mana tempat dia? Kalau kita nak pergi ke Mekah, di mana? Sebelum sampai mana? Tak boleh ihram daripada sini. Tak boleh melepasi kawasan tersebut dalam keadaan kita tidak berihram. Jadi Nabi SAW menyebut dalam hadis ini beberapa tempat bagi ahli Madinah dinamakan tempat yang bernama Zulhulaifah. Zulhulaifah ni lebih kurang 10 km daripada Mekah. Sekarang ni nama Zulhulaifah tak popular. Lebih terkenal dengan nama Bir Ali. Kalau kita pergi buat umrah tu daripada Madinah, kalau orang yang pergi ke Madinah dulu, ziarah Madinah dulu baru masuk Mekah, daripada Madinah naik bas akan berhenti kat Bir Ali. Jalan lebih kurang 10 minit, berhenti kat Bir Ali. Di Bir Ali itulah nama asal Bir Ali tersebut adalah Zulhulaifah. Situlah. Jangan lebih pada kawasan tu baru kita berniat. Niat sebelum daripada
daripada kawasan itu. Tu bagi penduduk Madinah. Jarak dia daripada Mekah lebih kurang 420 km. Bagi ahli Syam, Syria, Jordan dan yang satu arah dengannya. Miqat dia di Juhfah. Juhfah ni nama yang telah hilang dalam yang telah tidak digunakan lagi nama Juhfah ni. Yang sekarang ni terkenal dengan nama Rabigh. Ra alif ba ghin, Rabigh. Rabigh ke Rabagh, wallahu alam lah. Saya pun tak mahir juga nama tempat di Mekah ni. Jadi kalau lalu ikut situ, melalui jalan tu sebelum daripada Juhfah. Kerana orang dulu dia bukan macam sekarang. Sekarang ni turun di Jeddah. Naik flight tak, turun di Jeddah. Orang dulu ikut jalan darat daripada Syam, lalu ikut mana? Dia melalui Juhfah. Kalau orang Madinah melalui Zulhulaifah. Begitulah. Orang Yaman melalui Yalamlam. Yalamlam 94 km daripada Mekah. Tadi Syam yang di Juhfah tadi 220 km daripada Mekah. Bagi ahli Najd pula 80 dia miqat dia Qarnul Manazil. Qarnul Manazil juga nama tempat, lebih kurang 80 km daripada Mekah. Itu 4 tempat yang disebut dalam hadis ni. Kemudian orang lain selain daripada yang disebut tadi, dia tengoklah dia lalu ikut arah mana. Lalu ikut arah ahli Syam, ikut miqat ahli Syam. Lalu ikut arah ahli Madinah, ikut miqat ahli Madinah. Sebab itulah kita kalau pergi haji ataupun umrah, pergi ke Madinah dulu. Jadi Zulhulaifah lah tempat kita miqat. Kalaulah kita naik kapal terbang, pergi ke Mekah terus. Sebab itulah orang suruh kita miqat di mana? Miqat sebelum sampai lagi. Berapa jam duduk atas kapal terbang, kita niat. Kerana bila dah turun di Jeddah tu, di situ dah melewati kawasan miqat. Jadi kena niat selalu dalam kapal terbang sebelum turun di Jeddah. Bagi orang yang terus masuk ke Mekah, dia siap pakai ihram sebelum naik kapal terbang lagi. Kemudian bagi kita tengok di sini, akhir hadis di sini Nabi menyatakan siapa yang duduk dalam kawasan dalam tu, maknanya tidak lebih daripada hak yang Nabi sebut tadi, Yalamlam, Zulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, duduk kawasan dekat sangat dengan Mekah, maka miqat dia adalah rumah dia. Haitsu sya famin haitsu ansya, di mana saja dia mula nak berniat nak keluar rumah, sebelum daripada keluar rumah dia niat untuk haji. Dia boleh berniat untuk melakukan haji walaupun daripada rumah dia di Mekah sekalipun. Ni para ulama menyatakan khas untuk haji. Kalau umrah dia kena keluar juga. Kalau nak buat umrah dia kena keluar. Dia tak boleh orang Mekah nak buat umrah dia keluar, dia niat di rumah je. Niat di rumah pergi tawaf sa'i cukup. Lepas tu niat pula tawaf sa'i cukup. Dia kena keluar. Paling-paling jarak yang paling dekat iaitu di Tan'im. Sebagaimana yang kita tahu. Jadi daripada hadis ini kita tengok satu lagi. Mimman aradal hajj wal umrah. Bagi orang yang ingin haji dan umrah. Maknanya di sini ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa
wajib ihram sebelum kita melewati tempat-tempat ini bagi orang nak buat haji dan umrah sahaja. Bagi orang masuk ke Mekah dengan tujuan yang lain, sama ada sebagai contohnya dia nak berniaga, nak pergi hantar barang je, nak pergi hantar barang, ataupun dia nak pergi mesyuarat, bukannya nak pergi umrah, nak pergi mesyuarat, maka tidak wajib dia masuk dalam keadaan ihram. Sebab Nabi sebut mimman yuridu mimman aradal hajja wal umrah. Ini pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan kepada mafhum mukhalafah. Siapa yang nak haji umrah kena ihram. Siapa yang tak, mana mafhum mukhalafah, sebalik daripadanya tak kenalah ihram. Tetapi para ulama-ulama mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan Hambali, menyatakan wajib juga ihram untuk melakukan umrah. Siapa-siapa nak melintasi tempat tersebut, nak melintasi ruang ataupun hudud had yang ditentukan sebagai tanah haram tersebut, mesti dalam keadaan ihram. Walaupun mereka nak berniaga, mesti buat umrah dulu baru boleh meneruskan perniagaan. Itu yang difatwakan dalam 3 mazhab yang lain. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Zatu Irq sebagai miqat untuk penduduk Iraq. Wa asluhu 'inda Muslimin min hadits Jabir illa anna rawiyahu syakka fi raf'i. Asal hadis ini diriwayatkan oleh Muslim melalui Jabir radhiyallahu anhu, namun perawinya masih meragukan predikat marfu'nya, iaitu perawinya meragui adakah kenyataan ini kenyataan Jabir ataupun kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqata dzata irq. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahawa sesungguhnya Khalifah Umar lah yang menetapkan dzata irq sebagai miqat. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq. Menurut Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi disebutkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan al-aqiq sebagai miqat untuk penduduk masyriq. Depan kita ada 3 hadis. Hadis Aisyah yang menyatakan Nabi menentukan miqat ahli Iraq Zat Irq. Yang kedua hadis Jabir. Hadis Jabir ni ada keraguan keraguan daripada perawi. Perawi dia syak, dia ragu sama ada ini kenyataan Jabir ataupun kenyataan Rasulullah. Dalam Bukhari pula sebut Sayyidina Umar yang menentukan Zatul Irq sebagai miqat ahli Iraq. Hadis Ibnu Abbas pula menyatakan bahawa Nabi menentukan miqat bagi ahli masyriq. Ahli masyriq ini termasuklah Iraq al-aqiq. Jadi di sini ada nampak beberapa percanggahan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menghimpunkan hadis-hadis ini supaya kita dapat buat kesimpulan bahawa dalam masalah ni bukan ada perbahasan di kalangan ulama. Yang pertama sekali perbahasan di sudut kedudukan hadis. Hadis Aisyah yang pertama sekali, dalam perawi dia ada seorang yang dipertikaikan. Adapun hadis Imam Muslim, hadis riwayat Jabir tadi, nak kata hadis Nabi perawi syak. Sahih kenyataan tu, tapi sahih itu sama ada sahih kenyataan Nabi ataupun sahih kenyataan Jabir. Jadi ada keraguan juga situ. Ada keraguan kenyataan Jabir ataupun kenyataan Rasulullah. Jadi di situ para ulama di antaranya Ibnu Hajar menyatakan bahawa
Ibnu Hajar menyatakan bahawa hadis-hadis dalam menyatakan zatul irq sebagai miqat bagi ahli Iraq ada kecacatan semua sekali. Hak ni begini, hak ni begini, hak ni begini. Ada masalah belaka. Tetapi Ibnu Hajar kata lakinnal hadis bi majmu'i turuqi yaqwa. Tetapi hadis dengan banyaknya jalan-jalan periwayatan dia menjadi kuat. Kerana hadis yang dhaif dia boleh naik ke martabat hasan dengan banyaknya jalan-jalan periwayatan. Contoh kalau hadis ni diriwayatkan oleh seorang yang lemah ingatan, datang orang lain lemah juga ingatan, riwayat yang sama, mari orang lain juga sama juga cerita, tapi semua ni lemah, tapi lemah tidak sampai penipu. Dia ni kurang ingatan sikit, kurang. Bila banyak sangat kita dapat satu kesimpulan, oleh kerana banyak sangat kita dapat berita ni daripada sumber yang berbeza-beza, maka kita boleh angkat kedudukan hadis tersebut menjadi hadis hasan. Tapi kalau banyak berita daripada sumber yang satu pembohong, tak jadi juga. Awak dengar berita, ya betul, daripada mana? TV3. Mari seorang TV3, seorang TV3, mari seorang TV3. Daripada sumber yang satu. Tu masalah. Jadi Dr. Nuruddin Aitan menyatakan bahawa yang rajihnya hadis ini adalah kenyataan daripada sahabat, hadis mauquf. Hadis mauquf iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu. Apatah lagi dia ditasrihkan dalam riwayat Bukhari bahawa Sayyidina Umar yang menyatakan Sayyidina Umar yang menentukan miqat bagi ahli Iraq adalah zatu irq. Walaupun kenyataan ini kenyataan sahabat, tetapi ulama menyatakan bahawa dalam masalah ibadat nak menentukan tempat-tempat miqat ini masalah yang bukan ijtihad. Cuba kita tengok ijtihad macam mana kita nak kata. Jarak berbeza di antara satu sama lain. Kalau katakan ambil jarak tak, Zulhulaifah paling jauh 420 km, Qarnul Manazil 80 km. Hak ni sampai 400 lebih, hak ni 80 je. Jadi kalau kita nak ambil dari segi jarak, kalau kita ambil kira dari jarak lebih-lebih kurang, tak lebih kurang dah tu, jauh beza. Jadi dalam masalah ni mestilah dalam masalah yang kita tak tahu jarak tersebut, apa asas dalam menentukan jarak tersebut, kita tak boleh nak qiyas. Jadi bila tak boleh nak qiyas dalam masalah ni, mesti para sahabat yang mengeluarkan kenyataan sebagaimana Sayyidina Umar yang menentukan zatul irq tersebut, mestilah dia ada dapat maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ni dikatakan hadis yang mauquf, kenyataan sahabat, lahu hukmul marfu', hukum dia seolah-olah hukum marfu'. Yang terakhir hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Hadis tersebut dipertikaikan sendiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahawa hadis hadis Imam Ahmad tu hadis lain, saya tertukar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi daripada Ibnu Abbas, hadis tersebut dihukum hasan oleh Imam Tirmizi, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menghukumnya sebagai dhaif. Masyriq itu arah Iraq lah juga. Antara Masyriq dengan Iraq tidak ada perbezaan. Cuma yang beza antara Aqiq dengan Zat Irq, dua tempat yang berlainan. Arah yang sama, dua tempat yang berlainan. Tapi kalau kita tengok dari segi zahir situ, memanglah nampak bercanggah, sama ada Zatu Irq ataupun Al-Aqiq. Jadi hadis-hadis ini para ulama menghimpunkan dua masalah ni. Dua masalah, sama ada
Zatu irqin menjadi miqat ataupun aqiq menjadi miqat. Ada ulama menyatakan bahawa dia beza di antara dua tu tak jauh. Bila beza tak jauh, dia kata zatu irqin tempat hak yang wajib. Maknanya wajib jangan melewati zatu irqin untuk kita ihram, niat ihram. Dan aqiq sebelum daripada zatul irqin. Jadi sunat sebelum lagi. Sunat awal lagi sebelum melalui zatul al-aqiq sunat. Tapi jangan sampai melewati zatul irq. Tu dua tempat. Tapi zaman kita ni mudah, sebagaimana kita tahu sebahagian daripada tempat-tempat yang disebut ni jarang sangat orang lalu ke situ, kerana kita melalui laluan udara. Laluan udara yang biasanya kalau daripada Mekah kita ihram di Biar Ali ataupun Zulhulaifah. Kalau kita terus ke dari Madinah di Zulhulaifah, kalau kita naik flight biasanya sebelum daripada kita turun dalam flight lagi kita dah niat. Tu zaman sekarang. Tapi asasnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan bab wujuhil ihrami wa sifatih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada' faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah wa minna man ahalla bi hajj wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj fa amma man ahalla bi umratin fahal wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al hajj wal umrata falam yahillu hatta kana yaumun nahr. Kana yauma tak berapa tepat, kana yaumu. Ada kitab tulis kana yaumu? Ada. Okey, sikit berkaitan dengan nahwu tuan-tuan. Kana kita tahu isim fa'il dinamakan fa'il naqis merafa', isim menasak khabar. Sini mana isim mana khabar dia? Atakana yaumun nahri. Kana amsa asbaha adha dhalla bata laisa sara mazala. Itu merafakkan isim menasakkan khabar. Tapi di sini sebenarnya kana di sini tidak termasuk daripada bahagian tu. Jadi kalau kita nak tahu dari segi lughah, kana dalam bahasa Arab dia ada 3 jenis kana. Kana yang pertama dinamakan kana naqisah. Kana naqisah ni kana yang merafakkan isim menasakkan khabar. Muhammadun qaimun, kana Muhammadun qaiman. Ayat tu yang pertama. Yang tu yang paling popular. Kana Allahu, selepas pada dia isim, selepas dia bagi depan hu, ghafuran bagi atas nasab. Ni kana yang pertama. Kana yang kedua dinamakan kana tam. Kana tam maknanya yang berhajat kepada fa'il, yang tidak berhajat kepada isim dan khabar. Jadi kana yaumun nahr. Kana yaumun nahri, sehingga sampai pada hari raya korban. Dia tu. Jadi kana yaumun nahri di sini kana yang dinamakan tam, yang tidak berhajat kepada isim dan khabar. Kana yang ketiga kana zaidah, yang tidak ada fungsi apa-apa di sudut i'rab dia. Melainkan dia memberi kekuatan di sudut makna. Itu kana zaidah. Kana naqisah, kana tamah, kana zaidah. Ni perbahasan di sudut lughah sikit. Jadi di sini kana yaumun nahri. Makna hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut.
kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun haji wada'nya. Kerana tahun ni lah Nabi buat haji, Nabi tak buat banyak kali. Di antara kami ada orang yang berihram untuk umrah. Ada yang berihram untuk haji dan umrahnya. Berihram untuk umrah, haji apa? Umrah dulu, haji kemudian. Tamattu'. Ada yang berihram untuk haji dan umrahnya. Dinamakan qiran. Dan ada pula yang berihram untuk haji saja. Diihram untuk haji. Ni ifrad. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berihram untuk haji. Di segi zahir Nabi melakukan haji apa? Dia buat haji ifrad. Dari segi zahir hadis ni, orang yang berihram untuk umrah terus bertahallul setelah tiba dan selesai darinya. Mana orang yang buat haji tamattu' dia niat untuk umrah dulu. Bukan niat untuk umrah dan haji, niat untuk umrah dulu. Dia sampai Mekah, dia tawaf, lepas tawaf sa'i, lepas sa'i tahallul, lepas tu selesai. Lepas tahallul selesailah. Sedangkan orang yang berihram untuk haji atau menyatukan antara haji dan umrahnya, yang qiran ataupun ifrad, tidak bertahallul sebelum hari raya Korban, iaitu sebelum selesai semua sekali. Ni sebagaimana yang kita tahu. Jadi berkaitan dengan hadis ini, ijma' ulama' menyatakan bahawa kaifiat kita menunaikan haji tiga cara dibolehkan. Sama ada haji qiran, haji ifrad dan haji tamattu'. Tiga-tiga ni sah berlaku. Cuma khilaf di kalangan ulama' yang mana yang afdal dan yang mana yang Nabi buat. Nabi buat yang mana? Yang tu ada khilaf. Perbahasan riwayat yang sangat-sangat panjang. Kalau nak, mungkin ada ulama yang boleh karang satu kitab tentang bab tersebut, yang mana yang lebih afdal, berkaitan dengan riwayat-riwayat perbahasan hadis-hadis tersebut. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan masalah ni kebanyakannya hadis yang sahih. Cuma penafsiran bila nampak bercanggah, perlu kepada penafsiran ataupun andaian supaya kita tidak menolak mana-mana hadis yang sahih. Jadi tiga cara. Yang pertama qiran. Kita ambil ikut yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama berihram untuk umrah, tamattu'. Tamattu' ni dia masuk niat umrah, lepas tu selesailah. Selepas pada dia masuk, dia sampai ke Mekah, dia tawaf. Lepas tawaf sa'i, lepas sa'i cukur rambut ataupun bergunting. Lepas gunting selesai, dia boleh pakai pakaian macam biasa, boleh buat apa sekalipun, sehingga pada dekat-dekat nak haji pula, hari tarwiyah, barulah dia niat pula nak buat haji. Kalau dia pergi awal, biasanya orang pergi awal tamattu' lah. Orang pergi lewat pun, kalaulah jemaah Malaysia ni boleh kata majoriti tamattu'. Kerana kalau kita nak buat ifrad, lagi tak habis haji, kena pakai ihram. Pantang larang kena jaga. Pantang larang kena jaga. Kalau kena pergi awal, pergi sebulan sebelum raya haji sampai Mekah, sebulan kena pakai pakaian ihram. Bukan semestinya pakaian putih, tapi pakaian tak berjahit. Pakaian tak berjahit. Kalau kain plekat kita kena apa? Kena tetah jahitan dia. Buat kain plekat pusing macam Arab Yaman, pakai kain plekat tu, macam kita pakai kain basahan. Nak buat selimut, selimut yang tak ada berjahit. Malam nak tidur tak boleh tutup muka. Banyak pantang larangnya. Sebab itulah kalau kita pergi awal sampai ke Mekah awal, yang tu kebiasaannya orang buat haji tamattu'. Tapi orang yang dah biasa pergi,
dia tahu keadaan di sana, dia pergi lewat, tak jadi masalah kalau dia nak buat haji ifrad. Haji ifrad ni dia niat untuk buat haji, masuk ke Mekah, dia tunggu dulu. Dia tawaf hanya tawaf kudum saja. Tawaf baru sampai. Sebagai penghormatan kepada Baitillahil Haram, sampai tawaf dia tak sa'i. Dia tak pergi sa'i, tak pergi bercukur. Habis tawaf dia berehatlah. Tapi pakaian ihram tetap pakaian ihram sampai habis haji. Habis buat haji, selesai pada tahallul awal haji, barulah dia boleh pakai pakaian biasa. Ni orang yang haji ifrad. Selepas pada selesai dia buat haji, barulah dia buat ihram kali yang kedua untuk umrah. Haji dulu baru umrah. Ni dinamakan ifrad. Qiran pula dia niat sekaligus. Niat haji dan umrah dalam satu niat. Yang ni dia buat sekaligus antara haji dan umrah. Antara ketiga-tiga kaifiat ini, dua daripadanya dikenakan dam. Haji tamattu' dengan haji qiran kena dam. Kalau haji ifrad tidak perlu kepada dam. Jadi tiga kaifiat tersebut disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Masuk bab ihram pula. Hak mana hak paling afdal, yang tu panjang, walaupun panjang perbahasan, walaupun dari segi zahir hadis ni seolah-olah menunjukkan Nabi melakukan haji ifrad. Tapi ada hadis yang lain pula seolah-olah Nabi melakukan tamattu' pula. Tu yang jadi khilaf di kalangan ulama yang mana afdal. Babul ihram wa ma yata'allaqu bih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Ibn Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa tidak sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram melainkan memulainya dari dekat masjid, iaitu Masjid Zulhulaifah. Kerana dalam riwayat yang lain ada disebut secara jelas, di antaranya riwayat Bukhari, yakni Masjid Zulhulaifah. Perawi hadis ini mensyarahkan terus hadis ini, yang dimaksudkan masjid sini Masjid Zulhulaifah kerana haji yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum daripada hijrah ke selepas hijrah. Selepas hijrah, dan haji weda pada tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 lepas hijrah, maknanya daripada Madinah Zulhulaifah lah tempat Nabi berniat ihram. Wa an Khallad ibn Sa'ib an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fa'amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibn Hibban. Khalad bin Sa'ib radhiyallahu anhu, Khalad bin Sa'ib telah meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepadaku agar memerintahkan kepada sahabat-sahabatku untuk menguatkan suara mereka dalam berihlal. Ihlal di sini iaitu bertalbiyah. Ketika bertalbiyah. Hadis ini hadis sahih. Jadi daripada hadis Khalad bin Sa'id daripada ayahnya menunjukkan bahawa kita disunatkan bertalbiyah dengan suara yang kuat. Sunat suara yang kuat bertalbiyah. Tapi satu pandangan, iaitu pandangan zahiri yang menyalahi jumhur ulama, mereka menyatakan bahawa bahawa wajib kuatkan suara dalam talbiyah.
Talbiyah tu wajib dan kuat suara. Dan Zahiri pula kata yang kuat suara tu tak kira lelaki perempuan. Perempuan pun kena kuat suara. Tetapi jumhur ulama menyatakan yang sunat hukum mengangkat suara adalah sunat saja, dan sunat tersebut bagi lelaki. Bagi orang perempuan nak bertalbiyah dalam keadaan perlahankan suara, kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Ini di antara perbahasan para ulama rahimahullah taala. Hadis ni Nabi suruh, Jibril suruh Nabi supaya memerintahkan sahabat dia mengangkat suara. Jadi kenapa dikecualikan wanita? Kerana wanita ni banyak nas-nas yang lain yang menunjukkan bahawa keadaan wanita adalah lebih layak lis-satri, untuk kita jaga dia, Banyaklah fala taqda'na bil qaul, dan macam-macam lagi ayat hijab dan seumpamanya. Ini yang menyokong kenyataan jumhur ulama yang menyatakan bagi wanita tidak disunatkan mengangkat suara. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa irtasal. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian sehariannya dan mandi untuk ihramnya. Tajarrad maknanya Nabi menanggalkan pakaian dia dan mandi. Daripada sini menunjukkan bahawa satu sunat ihram, iaitu mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram ni sebelum kita berniat untuk ihram, kita disunatkan mandi. Mandi tersebut tak semestinya kita mandi di tempat kita nak berniat. Mandi di rumah ataupun di hotel dulu, pergi ke Tan'im, barulah kita berniat di Tan'im sebagai contohnya. Ataupun mandi di hotel dalam perjalanan ke Mekah daripada Madinah, di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah, nama asal dia. Di situlah kita berniat mandi di hotel. Jangan ada berebut nak mandi di tempat yang berniat tersebut. Kalau nak mandi di situ pun tak jadi masalah, tapi bila berebut menyukarkan kita untuk nak buat sunat, lebih baik daripada awal lagi. Kemudian kita selang dulu satu hadis. Akan kita baca semula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, adalah aku pernah memakai wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya, sebelum memulainya dan juga setelah bertahallul, sebelum tawaf di Kaabah. Jadi dalam masalah ni para ulama mentafsirkan utayyibu Rasulullah, bukan utayyibu libasa Rasulillah. Jadi Aisyah dia mewangikan kepada Rasulullah, iaitu beliau mewangikan tubuh badan Rasulullah sebagai persediaan untuk ihram. Maknanya mewangikan tubuh sebelum niat ihram tak jadi masalah. Mandi-mandi sebelum ihram tu pakai bedak, tak jadi masalah. Tapi yang tak boleh, kalaulah wangian tersebut kita letak pada pakaian, kita tahu, kita letak minyak wangi pada pakaian, yang minyak wangi tersebut kekal bau dia sehingga selepas ihram, yang tu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita letak pada badan, walaupun kekal bau dia selepas kita berihram, itu tidak jadi masalah. Contohnya hak yang wangi ketiak tak. Mandi-mandi letak wangi ketiak, lepas ihram pun ada lagi bau tu. Itu tidak memberi kesan, tak jadi masalah. Di sini menunjukkan bahawa Aisyah pun dia mewangikan tubuh badan Rasulullah sebelum ihram dan selepas tahallul juga. Selepas tahallul tak jadi masalah lah.
iaitu sebelum tawaf. Maknanya selepas daripada tahallul awal, sebelum tawaf. Kerana bagi haji dia ada tahallul awal dan tahallul sani. Yang tu nanti kita belajar kitab fiqh khusus lah. Tahallul awal yang membenarkan kita melakukan segala perkara yang diharamkan dalam haji dan ketika ihram kecuali jima' isteri. Bila tahallul sani, jima' isteri pun tak apa. Sebab tu tabung haji selepas pada orang siap buat haji, ada rombongan yang balik awal, dia offer terus. Siapa nak duduk bilik berkat, bilik berkat, pasangan yang nak duduk, tak nak duduk ramai-ramai, boleh duduk bilik berkat dia. Masa saya dulu guna istilah bilik berkat, bayarlah semalam berapa. Itu bagi orang dah selesai tahallul sani. Kemudian kita baca hadis Ibnu Umar pula yang kita tinggal tadi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab faqala la talbasul qumus walal amaim walal sarawilat wal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn wala talbasu shay'an min ath-thiyab massahu az-za'faran walal wars muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pakaian apakah yang dipakai oleh seorang orang yang berihram? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan memakai baju gamis. Serban, iaitu jangan pakai serban. Seluar, situ ditulis peci. Apa peci? Siapa faham? Dalam terjemahan ni tulis apa? Celana. Apa celana? Jenis luar. Ada terjemahan lain? Saya pun tak berapa tahu Baranih ni nak terjemah kod Melayu. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia syarah Baranis ni wa huwa kullu thawbin ra'suhu minhu multaziqan bih, iaitu setiap pakaian yang bahagian atas dia terikat dengan kita. Mana Baranih ni lebih umum daripada komis. Sama ada komis ke ataupun seluar ke, termasuklah sebab seluar kita ikat atas supaya tak jatuh. Baju kita ke bahagian atas lah yang jadi pemegang sehingga baju tu tak terlorah. Tu semua dinamakan baranis. Kita nak terjemah bahasa Melayu pun tak erti tu. Pakaian yang memang bergantung di tubuh, mudah begitu. Yang bergantung di tubuh. Yang daripada sini para ulama, tak apalah kita terjemah dulu. Dan jangan pula memakai khuf. Jadi fahamlah makna baranis tu. Kalimah Melayu apa dia, wallahu a'lam. Kecuali jangan pula memakai khuf, iaitu kasut ataupun stokin. Kecuali bila seorang tidak mempunyai sandal, tak ada selipar, dia boleh menggunakan khuf, namun harus dipotong. Harus ni mana? Harus indun. Bahasa Melayu, wajib dipotong terlebih dahulu sampai bahagian bawah kedua belah mata kakinya, iaitu buku lali. Dan jangan kamu mengenakan pakaian apapun yang terkena za'faran atau waras, iaitu jenis wangian. Hadis muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini lafaz Imam Muslim. Jadi hadis ini merupakan hadis dari sanadnya dinamakan silsilah zahab. Silsilatul zahab, silsilah emas. Maknanya silsilah periwayatan hadis ini sangat tinggi kedudukannya sehingga dinamakan silsilah emas. Kerana dia diriwayatkan oleh Imam Malik, daripada Imam Nafi', daripada Ibnu Umar. Ni silsilah yang paling tinggi sekali. Perawi yang paling tinggi dalam silsilah hadis, Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar.
Kalau bawah sikit lagi, tambah Syafi'i, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Ni tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang dinamakan sebagai Jibalul fil ilm. Maknanya dia diibaratkan macam gunung dari sudut keilmuan dia. Kerana sebahagian daripada perawi dia hanya sikah saja, tapi bukannya ulama besar. Tapi ni tokoh-tokoh yang sangat-sangat besar. Jadi kesahihan hadis ni tidak jadi masalah. Jadi hadis ini sahabat tanya Rasulullah, apakah yang boleh dipakai ketika ihram? Jadi Nabi tak jawab soalan ni. Nabi jawab yang tak boleh pakai. Tanya apa yang boleh pakai. Kenapa? Kerana kalau nak jawab apa yang boleh pakai, banyak sangat. Jadi Nabi jawab larangan saja. Hak yang tak boleh begini, jadi hak yang tak disebut tu boleh lah. Macam Al-Quran menyebut benda-benda yang diharamkan kepada kita. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dalam hadis sebut begini-begini binatang yang diharamkan. Dah yang halal tak sebut. Jadi yang tak sebut tu halal lah. Banyak benda yang halal, hanya disebut yang haram saja. Jadi di sini disebut yang haram. Bukannya salah soalan, tetapi ini yang lebih mudah untuk kita faham. Peci, songkok. Songkok kerana kita bergantung juga. Setiap apa yang bergantung dengan badan kita. Mana duduk di atas, dia tak jatuh kerana melekat pada kita. Tu boleh kita kata daripada kalimah baranis ini semua pakaian yang berjahit. Itu yang dibuat kesimpulan oleh ulama. Jadi di sini Nabi sebut jenis qamis, serban, tutup kepala. Serban ni menambahkan benda yang menutup kepala, tak boleh. Seluar, baranis, qamis itu menunjukkan pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Kalau hak yang pakai letak gitu je, tak ada berjahit, mesti dia terdedah kepada jatuh tak? Tak ada. Jadi di situ ulama menyatakan pakaian yang tidak berjahit, yang berjahit, yang tidak dibenarkan. Begitulah juga kasut tak boleh pakai. Orang ihram tak boleh pakai kasut kecuali dah tak ada arah sangat. Bila keadaan tak ada arah sangat, selipar pun tak ada, Nabi kata kasut tersebut kena potong bagi nampak kaki. Potong belah bawah pada buku lali. Dan ulama kata bukan setakat bawah buku lali, bahagian depan pun kena potong juga. Sebab itulah ni di antara perkara-perkara yang dilarang kita pakai ketika ihram. Dan di akhir hadis ini Nabi sebut jenis-jenis bau-bauan. Bila kita dalam keadaan ihram, jenis-jenis bau-bauan macam za'faran, waras, maka jenis-jenis yang seumpama ni juga dilarang. Nabi sebut beberapa contoh saja. Minyak atar, minyak wangi, tu termasuklah wangi-wangian yang dilarang bagi orang yang muhrim, seorang yang tengah ihram. Jadi jangan kita lupa perbezaan muhrim dengan mahram. Muhrim orang yang tengah ihram, mahram orang yang haram kahwin. Walaupun dalam bahasa Melayu kata muhrim tak? Muhrim, kita boleh buka aurat depan muhrim. Sebenarnya bukan muhrim, mahram. Tak tahulah kamu dewan terima tak muhrim. Kalau kamu dewan dah menganggap muhrim tu keluarga terdekat, tu serah kepada pakar bahasa lah pula. Tapi dari sudut bahasa Arabnya, mahram orang yang haram kahwin, muhrim orang yang sedang berihram, sama ada haji ataupun umrah. Jadi itu pakaian yang dilarang. Ada orang tanya, Ustaz, dah macam mana? Kadang-kadang orang tawaf tu tak pakai pakaian ihram. Dia tawaf ada banyak tuan-tuan.
Kalau tawaf haji ataupun tawaf umrah, tawaf haji tak semestinya pakai pakaian ihram. Kalau dia dah tahallul awal, kerana tahallul awal ni kita telah melakukan sebahagian besar daripada rukun haji. Tawaf haji pun boleh kita pakai pakaian biasa. Kalau bukan musim haji, tawaf sunat. Tawaf sunat tak ada masalah. Kita pakai pakaian biasa. Kita nak pergi sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur tawaf sunat. Tu tak ada masalah. Cuma sa'i sunat tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tak pakai pakaian ihram, duduk lalu kat sa'i. Tapi jangan kita suuzon. Kita anggaplah dia tu datang daripada belah sana jauh. Nak masuk masjid, dia lalu hotel, dia melalui pintu tu. Jadi dia nak pergi masjid lalu ke situ. Kita anggap begitulah. Tapi tak ada sa'i sunat. Sa'i hanyalah pada sa'i khusus. Ibadat sa'i khusus tidak ada. Tapi ibadat sa'i mesti berkaitan dengan haji, berkaitan dengan umrah. Hadis ni khusus bagi lelaki. Bagi lelaki yang tak boleh pakaian tadi. Tapi bagi perempuan, dia yang dilarang hanyalah menutup muka dan kedua tapak tangan. Jadi pakai pakaian berjahit tak ada masalah. Kalau perempuan tak boleh pakai pakaian berjahit, letih tak? Tudung dia nak tutup aurat ke mana? Kalau tak berjahit, tu jadi timbul masalah. Ada masalah-masalah kecil berkaitan dengan ihram ni. Pakaian ihram kadang-kadang setengah orang syadid sangat. Benda-benda kecil pun dia ambil kira sangat. Kecil macam mana? Contoh pakai pin. Pakai pin tu ada bahas sampai kata kena dam macam-macam tak? Sedangkan benda tu benda yang tidak merupakan perbahasan yang asas. Yang asas. Pakai tali pinggang contohnya tak? Tali pinggang kenapa kita dibenarkan? Kerana memang keperluan, takut jatuh. Tak? Tali pinggang tu ada jahit tak? Ada. Tali pinggang ada jahitan, tetapi oleh kerana walaupun ada jahitan, kita dibenarkan kerana hajah, keperluan. Kalau tak pakai tali pinggang, salah kau kata terpijak, telanjang lepas Kaabah lagi. Boleh nyau lah kita tak? Nikahul muhrim. Kita ambil satu hadis lagi. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhthub, rawahu Muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang berihram, iaitu sedang berihram, tidak boleh berkahwin, tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan, iaitu jadi wali, dan tidak boleh melamar, iaitu bertunang. Ini di antara perkara yang diharamkan ketika ihram. Kahwin hukumnya tak sah, bukan setakat haram, hukumnya tak sah, batil, tak sah kahwin. Wali pun kalau wali tengah ihram tak sah. Tunggu selesai dulu. Jadi wali tak boleh. Begitulah juga haram hukumnya meminang ketika ihram. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi dalam mazhab Hanafi,
menyatakan bahawa yang haram hanya jima' saja. Jima' saja haram ketika ihram. Perkahwinan hukumnya harus. Perkahwinan hukumnya harus mengikut mazhab Hanafi walaupun tengah-tengah ihram. Kerana apa? Kerana mereka berdalilkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim. Bahawa Rasulullah pernah berkahwin dengan Sayyidatina Maimunah dalam keadaan Rasulullah tengah ihram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ini merupakan dalil bagi mazhab Hanafi, mengatakan sah kahwin dan harus kahwin. Cuma yang tak boleh ditafsirkan, yang tak boleh kahwin di sini mana kahwin, nikah di sini mana jima' ataupun bersetubuh. Kerana kalimah nikah dalam bahasa Arab juga digunakan dengan makna bersetubuh. Sebagai contoh dalam hadis, isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh kamu buat semua benda kecuali jima'. Bagi perempuan yang haid di antaranya. An-nikah dengan makna jima' disebut dalam hadis-hadis yang lain. Jadi Imam Hanafi mentafsirkan nikah di sini dengan makna jima'. Tapi jumhur ulama menyatakan akad itu pun tak boleh dan tidak sah. Jadi sudut penafsiran ulama terhadap dua hadis ni memang panjang perbahasannya. Banyak di antara, kalau mazhab Syafi'i dan jumhur mereka lebih berpegang dengan hadis la yankihul muhrim, dan mereka menjawab hadis yang Rasulullah berkahwin dengan Maimunah dengan jawapan-jawapan yang banyak. Dia tak tolak oleh kerana hadis ni hadis Bukhari dan Muslim, tetapi ada penafsiran di kalangan mereka, daripada mereka, kerana hadis ini termasuk dalam mukhtalaful hadis yang zahir hadis ni nampak bercanggah. Nabi larang tapi Nabi buat, bercanggah. Jadi apa jawapan dan apa penafsiran, mereka ada khilaf di kalangan ulama. Tapi bab jima' tidak ada khilaf di kalangan ulama. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafath. Rafath ni jima', ditafsirkan dengan jima'. Ini sepakat di kalangan ulama. Kemudian kita berhenti dulu situ. Ihram dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Berburu. Bab buru kita tangguh. Ingatkan nak habis bab buru hari ni. Kita buru minggu depan insya-Allah. Kemudian ada satu soalan yang ana pilih, soalan yang ditimbulkan dalam FB, dalam WhatsApp, dalam FB. Banyak sangat soalan sekarang ni. Bila kita buka soalan-soalan, kita ijtihad dalam FB, tapi ijtihad dalam kuliah boleh tanya melalui FB dan WhatsApp. Jadi saya pilih soalan-soalan sebagaimana yang saya sebut, yang masalah yang kita dah bincang ataupun berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Soalan yang saya pilih pada malam ini iaitu soalan berkaitan dengan benarkah adanya hadis menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula kedua ibu bapa Nabi, kemudian kedua-duanya beriman kepada Nabi, kemudian mati pula. Maknanya kita tahu, sebagaimana kita tahu, Nabi dilahirkan oleh mak ni dalam keadaan ayah dia dah tak ada. Ayah dia dah tak ada. Kemudian Nabi ketika Nabi diutuskan menjadi Rasul, mak dia pun dah meninggal dunia. Kedua-duanya dah tak ada. Jadi tak sempat beriman dengan Nabi. Adakah kedua-duanya dibangkitkan semula, dihidupkan semula, beriman, mengucap, kemudian mati? Dalam isu ni para ulama dia bahas panjang dalam isu ni. Yang pertama, kedudukan hadis ni.
Kedudukan hadis ini Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dan Ibnu dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah, dan Imam Ibnu Ad-Daibah dalam kitab dia Tamyiz Allahumma salli ala Tamyiz. Nah, dalam kitab dia berkaitan dengan hadis-hadis yang popular dalam Tamyizul Khabis minal Allah. Biasa sangat baca kitab ni, lupa pula tu. Disebut dalam berkaitan dengan hadis ni fi isnadihi majahil. Dalam sanad dia ada perawi-perawi, beberapa perawi yang dikira majhul. Yang dikira majhul ni yang tidak dikenali periwayatan dia, yang meriwayatkan hadis tak lebih daripada satu. Itu dinamakan perawi yang majhul. Bukan orang tak kenal dia, nama tahu, asal daripada mana, umur apa, lahir tahun bila, wafat tahun bila, tapi dia tak banyak meriwayatkan hadis, tak lebih daripada satu. Banyak bila orang yang perawi yang macam ni meriwayatkan hadis tersebut dikira dhaif. Tambah lagi bukan seorang, ramai dalam silsilah perawi tersebut orang yang majhul. Maknanya hadis ni bersangatan dhaif, dan ini dipersetujui oleh ini dinyatakan oleh Imam Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa. Ibnu Katsir, Imam Al-Ajluni juga menakalkan daripada Imam Ibnu Katsir menyatakan hadis ni hadis mungkar jiddan. Hadis mungkar ni sangat dhaif. Cerita tentang mak Nabi hidup semula sangat lemah. Hadis mungkar ni sangat lemah, tambah lagi sangat-sangat mungkar. Sangat-sangat lemah, maknanya dah dekat sangatlah dengan palsu. Walaupun Imam Ibnu Katsir menyatakan dari sudut kalau kita bahas dari sudut kuasa Allah Ta'ala mampu. Walaupun mampu, tetapi oleh kerana perawi hadis ni, riwayat hadis ni riwayat yang mungkar, kita tidak boleh menerima. Imam As-Suyuti rahimahullahu taala sampai karang kitab bab ni yang disebut oleh Imam Ajluni. Saya nakal daripada kitab Kashful Khafa belaka ni. Beliau mengarang kitab Masalikul Hunafa fi Islami Walidai Al-Mustafa. Masalik ni jalan-jalan ataupun pendapat Al-Hunafa, iaitu ahli-ahli Islam, pendapat umat Islam berkaitan dengan Islamnya ibu bapa Nabi. Dia karang satu kitab Imam Suyuti. Kitab ni disebut oleh Imam Ajluni. Saya tak baca kitab ni. Saya ambil daripada Imam Ajluni belaka ni. Dia buat kesimpulan, Imam Ajluni dia buat kesimpulan daripada apa yang ditulis oleh Imam Suyuti, bahawa Imam Suyuti menyatakan ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama tentang kedua ibu bapa baginda. Yang pertama, pendapat menyatakan kedua-duanya di kalangan ahli fatrah. Ahli fatrah ni orang yang berada di zaman tak ada Nabi. Nabi Ibrahim dah lama wafat. Kalau di semenanjung tanah Arab tu, sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim dah lama wafat. Tempoh daripada Nabi Ibrahim sampai kerasulan Nabi Muhammad dinamakan tempoh fatrah. Ahli fatrah ini Allah Ta'ala sebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah sekali-kali kami mengazabkan seseorang sehingga kami utuhkan rasul. Maknanya mereka ni selamat. Ini pendapat yang pertama. Dan ahli fatrah ini mengikut ulama dia terutamanya ulama-ulama Asy'ariyah menyatakan mereka ni selamat. Maknanya tidak diazab oleh Allah Ta'ala berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Pendapat yang kedua, tidak ada bukti yang mensabitkan bahawa kedua-dua ni pernah terlibat dengan syirik. Mana tak ada riwayat-riwayat cerita bahawa pernah mak ataupun ayah Nabi menyembah berhala, tak ada. Jadi bila tidak terlibat dengan syirik, mereka ni diandaikan
seolah-olah masih beriman dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana ada beberapa orang lagi yang masih beramal dengan agama Nabi Ibrahim, seperti Waraqah bin Naufal dan seumpamanya. Waraqah bin Naufal di antara orang yang masih dikatakan beramal dengan agama Hanifiyah, iaitu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini pendapat yang kedua. Kerana berdasarkan tak ada bukti mereka ni penyembah berhala. Di antara yang berpegang dengan pendapat ni Imam Fakhrul Razi, pengarang kitab tafsir Al-Kabir tersebut. Pendapat yang ketiga yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala menghidup kembali kedua ayahnya, kedua ibu bapanya, kemudian dia beriman dengan Nabi. Pendapat ini dipegang oleh sebahagian ulama, termasuk di kalangan ahli hadis, di antaranya Imam Hafiz Abu Bakar Al-Baghdadi, Muhibbuddin At-Tabari, Imam As-Suhaili dan lain-lain. Ini pendapat yang ketiga, tetapi pendapat ini berdalilkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, hadis yang dhaif, hampir-hampir palsu dah. Tuan-tuan, bila kita menilai, bukan kata kita lah, ulama-ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama bila mereka membuat penilaian terhadap hadis ni, adakah dhaif hadis ni kita boleh guna pakai. Hadis dhaif kita boleh amalkan dalam masalah-masalah tertentu, di antaranya masalah fadail, kelebihan. Dan kelebihan dengan syarat-syarat tertentu, di antara syarat dia tidak terlalu lemah. Tapi isu berkaitan dengan dia berkaitan dengan iman, berkaitan dengan perkara gaib, dah mati bangun semula, benda yang gaib. Dah mati bangun semula, kemudian masuk syurga, ataupun mati diazabkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi menangis. Ada pula riwayat kata Nabi menangis, kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik mak ayah dia, beriman, masuk syurga. Mana masuk neraka, syurga. Kes berkaitan dengan neraka dan syurga ni, semua ulama menyatakan tak boleh kita ambil daripada hadis dhaif. Perkara gaib tak boleh kita ambil daripada hadis dhaif. Jadi pendapat yang ketiga yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala hidupkan kembali ini adalah pendapat yang boleh kita katakan tidak mempunyai hujah yang kuat. Hujah yang kuat ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazabkan mereka ataupun mana-mana manusia sehingga kami utuskan rasul. Jadi bagi mereka yang tak sempat dengan rasul ataupun tak sampai dakwah, mereka terselamat daripada dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Hujah ni adalah berdasarkan kepada nas Al-Quran, dan kebanyakan kitab-kitab tauhid membicarakan masalah ini berpegang dengan pendapat yang pertama tadi. Mengatakan ibu mak ayah Nabi ini tidak kita hukum mereka sebagai kita tidak sama sekali boleh menuduh mereka menjadi ahli neraka, tetapi mereka ini termasuk dalam ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dah Ustaz, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang menangis depan Rasulullah, sedih kerana mak ayah dia tak beriman, mati kafir. Lalu Nabi kata, abi finna, ayah aku dalam neraka. Ni pendapat satu hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sebut abi wa abuki finna, ayahku dan ayahmu duduk dalam neraka. Jadi hadis ni panjang pula ulama bahas. Kenapa ulama bahas? Kerana bercanggah dengan ayat Quran. Bila bercanggah dengan ayat Quran, jadi ulama melihat kepada sanad hadis ni tidak timbul masalah, sahih juga. Jadi nak tolak hadis sahih, kita
susah untuk kita nak menolak mana-mana hadis sahih bila kita pasti dengan kajian ulama-ulama, pasti dengan kajian mereka hadis tersebut sahih, apatah lagi duduk dalam sahih Muslim. Mereka mentafsirkan kalimah abun dengan makna bapa saudara. Kalimah abun dalam bahasa Arab tidak semestinya ayah yang melahirkan kita ataupun daripada zuriat dia. Pak saudara juga digunakan kalimah abun. Ini suatu penggunaan yang terlalu banyak dalam bahasa Arab. Kalimah abun tak semestinya ayah pak sebenar. Kalimah abun juga digunakan kepada pak saudara. Digunakan kepada pak saudara, digunakan juga kepada datuk. Ni kalimah yang perlu ditakwil, hadis yang perlu yang ditakwil oleh ulama supaya tidak bercanggah dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Bila kita tafsirkan kalimah abun, ayahku, yang dimaksudkan dengan ayahku di sini pak saudara aku duduk dalam neraka. Jadi Quran sebut Allah Ta'ala tidak mengazabkan orang yang tak sempat dengan Rasul, jadi tak bercanggah. Kerana pak saudara Nabi Abu Jahal, Abu Lahab lawan Nabi. Memang hak yang lawan Nabi tu dalam neraka. Tambah lagi tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu lagilah jelasnya. Jadi bila tafsirkan abun dengan pak saudara, maka tidak timbul masalah. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang tetap berpegang dengan zahir hadis ni, yang mentafsirkan kalimah abun dengan ayah sungguh. Di antaranya Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia kata mak ayah Nabi memang dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu dia tidak mentafsirkan hadis tersebut. Itu pandangan Imam Ibn Taymiyah. Dan pandangan inilah yang di antara isu yang dijadikan salah satu isu golongan-golongan yang menyerang Imam Ibn Taymiyah. Sebenarnya pandangan ni kita nak kata salah 100% pun tidak boleh, kerana dia berdasarkan kepada zahir hadis. Berdasarkan pada zahir hadis macam tu, dia tak nak takwil, tak nak tafsir, itu tidak jadi suatu kesalahan, tidak boleh jadi satu tuduhan. Ada pula tuduh kata Imam Ibn Taymiyah ni, ini bukti beliau membenci Nabi kerana menghukum mak ayah Nabi masuk neraka. Itu satu olahan, satu andaian yang tidak sepatutnya terhadap tokoh tersebut. Beliau tidak maki mak ayah Nabi, tetapi beliau hanya sebut apa yang disebut dalam nas saja, tanpa mentafsirkan kalimah abun dengan pak saudara. Itu saja. Jadi dalam isu ni secara ringkasnya kita menyatakan bahawa pandangan yang menyatakan mak ayah Nabi dibangkitkan semula untuk beriman dengan Nabi tidak ada sandaran yang kuat yang boleh kita pegang. Hadis-hadis berkaitan dengan masalah tersebut hadis yang terus sangat dhaif. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi